Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairi khalqillahil amin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan Tuan Timbalan Nazir, barisan imam, barisan Bilal, ahli jawatan kuasa pengurusan Masjid Kampung Salat Tinggi, asatizah, para ilmuwan, datuk-datuk kepimpinan masyarakat, ahli qaryah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Saya mengajak diri saya untuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mengajak diri tuan-tuan dan puan-puan semua untuk sama-sama kita mengucapkan lafaz Alhamdulillah sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah, supaya sifat syukur itu sebati dalam hati kita dalam setiap detik, dan setiap detik kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka detik-detik itulah yang menjaga kita daripada tertimpa musibah ataupun tertimpa dengan salah satu ketentuan ilahi, iaitu kematian. Seperti mana satu ayat yang kita biasa dengar setiap kali solat Jumaat, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Disebabkan mati itu adalah perkara yang kita tak tahu bila waktunya, maka oleh itu kita kena memastikan diri kita ni sentiasa berada dalam keadaan Islam, sentiasa berada dalam keadaan akidah yang benar, sentiasa berada dalam suruhan-suruhan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ni, kita boleh bahagikan perbuatan-perbuatan kita ni antara tiga jenis je hidup kita ni. Sama ada ketika itu kita sedang melakukan ibadat, ataupun ketika itu kita sedang melakukan kemungkaran, ataupun kita tak buat apa-apa, ataupun kita melakukan perkara-perkara yang harus. Perkara harus seperti berjalan, menaiki kereta, bawa kereta, mandi, kan, perbuatan kita seharian, kan. Jadi perbuatan-perbuatan kita seharian yang bersifat hukumnya harus itu, kata ulama, perlulah diniatkan dengan ibadah. Dan setiap perkara harus yang kita buat itu, yang hukumnya harus, yang tidak ada kaitan dengan haram ataupun halal itu, maka ketika itu kalaulah kita niatkan kerana ibadah kepada Allah, kita niat kerana Allah Subhanahu wa taala, maka ulama kata kalau kita mati dalam keadaan tersebut, kita mati dalam keadaan beribadah. Jadi sebab tu kita penting setiap masa kita niatkan diri kita, apa yang aku buat ni adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dari sudut luaran dia bukannya ibadah. Kerana Allah Subhanahu wa taala dalam satu surah yang kita selalu baca dan hafal, Allah Subhanahu wa taala dah cop siap-siap dah. Allah cop siap-siap. Allah kata innal insana lafi khusr.
kan? Kalau kita ada mengaji bahasa Arab, ataupun dulu ada mengaji bahasa Arab lupa, dalam bahasa Arab ni dia ada satu tajuk yang disebut sebagai harfut taukid ataupun harfut takkid, huruf yang tujuan dia untuk menegaskan. Menegaskan ni maksudnya confirm jadi. Kita ni kalau kita nak tegaskan sesuatu, bahasa Melayu lah, bahasa Melayu kalau kita nak tegaskan sesuatu, kita nak bagi tahu memang confirm, biasanya cara kita tegaskan sesuatu tu adalah dengan cara kita ulang perkataan tu kan. Ni nak pergi mana ni? Kedai. Kita ulang banyak kali, 2 kali, kedai. Nak cerita memang pergi kedai. Tapi dalam bahasa Arab pun ada juga, mengulang perkataan tu ada juga. Tapi antara yang tak ada dalam bahasa Melayu ni adalah ada huruf taukid, huruf takkid. Huruf taukid ni antaranya adalah inna. Tuan-tuan kalau baca Al-Quran jumpa je perkataan inna, maksudnya itu dipanggil sebagai huruf taukid. Contohnya Allah kata innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya, kalau kita terjemah sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Dalam ayat ni pula surah Al-Asr Allah kata innal insana, sesungguhnya manusia tu memang confirm, innal insana lafi khusr. Tambah lagi satu huruf taukid, satu lagi lam, lam. Innal insana la, fi itu maksudnya dalam, khusrin ni maksudnya kerugian. Maknanya Allah siap dah, memang confirm manusia ni rugi belaka. Kerana itu Allah bersumpah dengan masa. Manusia ni Allah kata confirm rugi, kecuali 4 orang, 4 jenis manusia: yang beriman, yang beramal soleh, yang berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi untuk kita memasukkan diri kita dalam golongan beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran, untuk menjadikan masa kita ni, sebab 24 jam masa kita ni bukannya kita ibadah khususiah saja kan. Tak ada rasanya orang kat dunia ni, melainkan mungkin awliya Allah yang mungkin kita tak tahu, masa dia cukup berkat. Tapi untuk orang awam macam kita ni, kita boleh kata hampir pasti, ataupun pastilah, kita bukannya 24 jam kita beribadah. Ada waktu kita tidur, ada waktu kita makan, ada waktu kita pergi kerja. Jadi semua tugasan-tugasan harus tu, kalau kita hendaklah niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengisi waktu kekosongan sementara menunggu isyak hari ini, kita bahas sikit tentang tajuk akidah. Tajuk akidah. Hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut perkataan akidah ni, kita sekarang ni umat Islam hari ni adalah umat Islam zaman moden. Kita tidak boleh memahami serangan kepada akidah kita, serangan daripada luar kepada akidah, kefahaman pemikiran umat Islam tu hanya sekitar berkaitan dengan syirik semata-mata. Kita kena cuba hari ni, kena jelas hari ni dah mula kena buka pemikiran kita bahawasanya serangan musuh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam bukanlah semata-mata sejelas perkara yang bersifat syirik yang jelas kan? Tapi serangan, ataupun ulama sebut sebagai ghazwatul fikr, serangan pemikiran yang berlaku pada hari ini adalah lebih luas daripada itu. Bila kita sebut kepada akidah Islam yang sebenar, untuk mengenal akidah Islam yang sebenar, kita kena kenal lawan dia. Kalau kita nak kenal Islam, apa yang tak Islam, baru kita betul-betul boleh bandingkan. Dalam konsep syahadah kita pun, kita menafikan Tuhan dulu kan? Kita menafikan Tuhan dulu. Kita kata la ilaha, tidak ada Tuhan illallah. Ada an-nafi wal isbat, ada nafi isbat. Kita panggil nafi isbat tu maksudnya apa? Kita menafikan, maksudnya kita mengenal kan, lawan-lawan kepada ataupun tuhan-tuhan palsu kan? Kita menafikan semua tuhan-tuhan palsu dan kita meletakkan isbat, keyakinan kita kepada Tuhan yang satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah kita dalam memahami Islam.
dalam konteks akidah kita boleh bahagikan fasa akidah umat Islam ini, serangan-serangan pemikiran ataupun perkembangan mazhab-mazhab akidah yang sesat, kita boleh bahagikan kepada dua. Fasa yang pertama tu kita pecah dua. Fasa yang pertama, bermulanya fasa pertembungan perpecahan umat Islam dari sudut akidah berlaku pada zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ketika itu berlaku pertembungan politik yang cukup besar, ketika itu berlaku fitnah yang cukup besar kepada umat Islam yang berpunca daripada perbezaan fahaman politik. Tapi disebabkan perbezaan fahaman politik itu akhirnya berubah menjadi mazhab akidah. Kita kadang-kadang memandang pergaduhan politik ni macam biasa kan, macam alah biarlah udah orang gaduh lantaklah, yang penting anak bini aku makan, contoh kan. Biarlah orang nak gaduh, aku malas nak layan. Tapi kita kena tahu dalam sejarah umat Islam, yang cukup panjang 1400 tahun, ada fahaman politik yang berkembang akhirnya menjadi mazhab akidah. Itulah ketika zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Zaman Sayyidina Ali ni khalifah kita yang keempat, khalifah zaman fasa yang pertama ataupun fasa yang kedua yang Nabi sebut sebagai khilafah ar-rasyidah, yang kita biasa dengar khulafa ur-rasyidin kan? Khilafah ar-rasyidah tu maksudnya khilafah yang terpandu. Al-khulafa ar-rasyidin tu maksudnya jamak dia punya pemimpin-pemimpin dia. Khulafa ar-rasyidin yang keempat, ketika itu berlaku fitnah yang cukup besar apabila Sayyidina Uthman dibunuh. Berlaku fitnah yang cukup besar kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahawasanya Sayyidina Ali ni tidak mahu mempertahankan dan membela darah Sayyidina Uthman. Macam waktu tu akhirnya berlakulah pertemuan yang kita tahu antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Akhirnya pertemuan tersebut yang disebabkan perbezaan fahaman politik. Itu sebenarnya adalah perbezaan fahaman politik, sama ada nak bela atau tak. Sayyidina Ali menganggap bukan isu membela atau membela, kita tetap akan membela. Namun keutamaan sekarang ini adalah menyatukan umat Islam. Pendapat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Namun pihak yang sebaliknya, Sayyidina Muawiyah, mereka berpendapat bahawasanya perlu segera menuntut bela darah Sayyidina Uthman yang telah dibunuh, telah dibunuh waktu tu. Akhirnya perbezaan tersebut yang bermula daripada pendekatan politik akhirnya berkembang, akhirnya masing-masing berkembang. Kenapa? Macam mana boleh? Cuba kita fikir sikit, macam mana fahaman politik boleh berkembang menjadi mazhab akidah? Kan? Macam mana fahaman sekadar satu isu yang digembar-gemburkan hari ni mungkin kita dengar biasa je. Takkanlah sebab tak bela Sayyidina Uthman boleh berkembang sampai jadi akidah. Tapi nak ceritanya hakikat fitnah yang berlaku, kadang-kadang perkara itu bersifat kecil, namun apabila berlaku variasi disebarkan, orang ni sebarkan ni, orang ni sebarkan ini kan. Hari itu kita dengar satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam minggu lepas tak silap kan. Nabi kata kafa bil mar'i kaziban ayyuhaddisa bi kulli ma sami'. Seorang manusia tu cukup dia ni dikatakan sebagai penipu, pembohong apabila dia ni cerita semua benda yang dia dengar. Dia dengar cerita, nampak baca sebar, tak tahu betul ke tak kan. Nabi kata kafa bil mar'i kaziba. Orang macam tu yang tak suka siasat, tak suka nak semak semua benda ni kan, dia suka sebar je, Nabi kata orang ni dah cukup dah dianggap sebagai penipu, kazib ni penipu, pembohong, pendusta. Jadi akhirnya fitnah itu dia bervariasi, dia dia jadi pelbagai, berkembang. Walaupun kita dengar hari ni Sayyidina Uthman tak dibela, rasa macam biasa je, tapi hakikatnya hari itu berkembang. Akhirnya pertemuan itu bukan pertemuan gaduh-gaduh lawan komen kat Facebook. Pertemuan itu sampai tahap membina ketenteraan yang bersenjata, sehingga berlaku peperangan Siffin, peperangan Jamal dan sebagainya kan. Jadi kalau kita fikir dalam pertemuan tersebut akhirnya memuncak kepada pertemuan akidah. Maknanya akidah pun berbeza, fahaman akidah pun berbeza. Sebab apa? Kerana kumpulan-kumpulan, antaranya kumpulan Syiah, yang ketika itu kumpulan Syiah ini adalah
sebelum kita gelarkan sebagai Syiah tu, mereka ni adalah kumpulan yang sangat obses dengan kepimpinan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apabila mereka obses tu, apabila ada kumpulan ataupun ada sahabat yang duduk di sebelah Muawiyah, ketika itu mereka ni terlalu obses sampai tahap apa? Sampai tahap okey, sahabat ni kalau riwayat hadis jangan percaya. Kalau siapa yang lawan Sayyidina Ali, kalau dia riwayat hadis kan, kalau dia riwayat hadis jangan percaya. Akhirnya berlakulah pemisahan beberapa hadis-hadis sahih kan, yang menyebabkan akhirnya pemahaman mereka kepada Islam tu menjadi cetek. Sebab apa? Sebab kemungkinan ada hadis-hadis tersebut memunculkan kepada kefahaman Islam yang sebenar. Jadi sebab tu jadilah Syiah macam pada hari ini. Akhirnya Syiah ni antaranya adalah, antara perkara yang Syiah tolak, kefahaman Syiah tolak ni adalah berkaitan dengan kias. Mereka menolak kias. Mereka tolak kias. Jadi ini yang berlaku di negara, di bumi umat Islam 1400 tahun sejarahnya. Itu fasa pertama kan, munculnya golongan Syiah, golongan Khawarij. Khawarij ni muncul pada peringkat awal adalah kerana tidak bersetuju dengan pendekatan tahkim ataupun pendekatan damai. Ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah lawan, kumpulan Sayyidina Ali lawan dengan kumpulan Sayyidina Muawiyah ni, kumpulan Sayyidina Ali hampir menang. Hampir menang. Kumpulan Sayyidina Muawiyah mengangkat Al-Quran, mengangkat Al-Quran dan melaungkan slogan inil hukmu illa lillah kan, semua hukum tu ikut hukum Allah. Maksudnya nak minta perdamaian lah tu. Akhirnya masing-masing menghantar mereka punya wakil, bincang-bincang, setuju untuk berdamai. Yang tak setuju untuk berdamai tu daripada kumpulan Sayyidina Ali tu, ada yang tak setuju. Dia kata tak boleh, kita dah nak menang ni, jangan bagi muka. Kan, jangan bagi muka. Sedangkan Allah kata kalau musuh ni minta berdamai, Allah kata wajib terima. Tawakal pada dia. Kalau menipu ke apa tu, tawakal pada Allah. Tapi akhirnya bila kumpulan Sayyidina Muawiyah minta berdamai, kumpulan Sayyidina Ali ada yang terima, yang menolak tu dia tak terima. Dia kata kita dah nak menang ni, buat apa terima. Maka mereka ni keluar daripada kumpulan tersebut. Maka jadilah kumpulan Khawarij. Baik, ada, walaupun mereka ni Syiah ni ada lebih kurang 70 cabang. Syiah ni banyak jenis sebenarnya, dan Khawarij pun ada banyak jenis sebenarnya. Tapi sebenarnya ada, tak silap saya, ada 8 mazhab yang pernah baru-baru, bukan baru ni, sekitar tahun 2000 ke atas tu, telah dibincangkan oleh satu kumpulan ataupun satu hai'ah ataupun lembaga ulama' senior dunia mengumpulkan, dan mereka bincang mazhab-mazhab yang tidak diterima dalam Islam, ataupun bahasa mudah kita mazhab yang sesat lah. Dan menariknya adalah resolusi daripada perhimpunan ataupun muktamar ataupun muzakarah tersebut, resolusi dia memunculkan bahawasanya mereka meletakkan bahawasanya ada 3 kelompok selain daripada yang kita tahu mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ada 3 kelompok yang mereka ni adalah daripada kumpulan Syiah dan Khawarij, tapi masih tergolong dalam Ahlul Qiblah. Maksudnya kita tak boleh kata mereka ni sebagai keluar daripada Islam, tak boleh kan. Mungkin ada fahaman-fahaman mereka tu ada yang bersifat sesat ataupun mungkin bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kita tak boleh mengatakan mereka ni sebagai terkeluar daripada Islam. Syiah, jenis Syiah yang pelbagai itu ada 2 jenis Syiah. Pertama Syiah Imamiyah, yang kedua Syiah Zaidiyah. Khawarij, yang Khawarij satu-satunya kumpulan Khawarij. Banyak kumpulan Khawarij ni, Nabi kata 73, 74 tu kan. Memang banyak tu, banyak kumpulan dia. Jadi Khawarij, satu jenis Khawarij iaitu Khawarij Ibadi. Bukan nak kata mereka ni betul, tapi tahap kita kalau nak kata mereka ni salah, jangan sampai kita mengatakan mereka ni telah terkeluar daripada Islam. Itu pendekatan Islam. Baik, jadi itu fasa awal mazhab akidah. Kemudian fasa pertengahan, ketika mana Islam ni berkembang dengan cukup luas, iaitu kita panggil waktu tu ulama' gelarkan sebagai fasa kemuncak keilmuan. Waktu tu lahir ulama' hebat yang cukup ramai. Ulama' mujtahid mutlak, mujtahid mazhab, ramai, cukup ramai.
Dan ketika itulah muncul beberapa mazhab akidah. Apabila mereka ni berlaku perluasan kuasa, umat Islam berlaku perluasan kuasa, kan, mula terpengaruh dengan fahaman-fahaman falsafah daripada luar, kan. Adalah mazhab akidah yang kita hari tu saya cerita tajuk dia, mulalah kita dengar perkataan Jabariyah, kan, perkataan Qadariyah, kan, yang mengatakan perbuatan manusia ini adalah makhluk ciptaan manusia. Kalau saya angkat botol ni, maksudnya yang buat tu saya, bukannya Allah. Ni satu kelompok. Kelompok tu dipanggil sebagai kelompok Jabariyah. Akhirnya Jabariyah Akhirnya Jabariyah berubah menjadi Qadariyah tu. Itu Qadariyah berubah menjadi Mu'tazilah. Kumpulan Jabariyah pula mengatakan semua ni memang ciptaan Allah. Kalau saya angkat botol ni, maksudnya Allah yang cipta perbuatan ni, bukan saya. Jadi kalaulah Allah cipta semua perbuatan kita ni tak boleh buat apa lah, dia kata, kan. Maksudnya bila tanya kenapa engkau mencuri ni adalah ketentuan daripada Allah, dia kata. Kan. Ada orang macam ni. Ini kenapa ni main judi ni kenapa minum arak ni adalah ketentuan daripada Allah. Ni saya tiada pilihan, kan. Bagi dalil pula af'alul ibad makhluqatun lillah. Bagi dalil pula, kan. Bagi tajuk-tajuk. Jadi sebenarnya kalau kita tengok pemikiran yang sesat ataupun fahaman-fahaman sesat ni, dia berlaku disebabkan fitrah manusia. Walaupun contoh antara kita ni, ahli karyah Masjid Kampung Salat Tinggi ni, mungkin dia tak pernah mengaji dengan ulama-ulama Jabariyah, ataupun dia tak pernah mengaji dengan ulama Qadariyah ataupun Mu'tazilah. Tapi boleh jadi serangan-serangan pemikiran tu tetap masuk ke dalam pemikiran kita. Masih boleh jadi. Sebab apa? Kerana variasi tu, manusia ni sifat dia berulang. Kesalahfahaman itu sebenarnya sentiasa berulang, kan. Dan antara makhluk pertama yang menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan kemungkaran yang dibuat, siapa? Itulah Iblis, kan. Iblis apabila dia telah ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mahu sujud kepada Adam, akhirnya dia menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, ya Allah, kalau engkau tahu aku akan mungkar, kenapa kau cipta aku? Dia kata, kan. Menyalahkan Allah. Menyalahkan Allah. Sebenarnya suatu kalau tuan-tuan kalau dengar Dr. Wan Muhammad yang kuliah ni, kan, mungkin ada yang terlentuk-lentuk sikit, tak apalah, kan. Cuba faham betul-betul, walaupun mungkin bahasa-bahasa dia tu bahasa bersyarah. Memang bahasa bersyarah ni memang macam tu. Kadang-kadang bahasa bersyarah ni dia tinggi sikit, tapi cuba kita tengok cara dia lontarkan tu. Ada mungkin kalau tak dapat 100% bagaimana dia cerita. Sebab tu dia cerita, walaupun hakikat dia, kalau contoh kita kata af'alul ibad ataupun perbuatan manusia ni adalah makhluk Allah, mazhab Ahlussunnah dia tidak menafikan usaha. Kena ada usaha, nak kena cari rezeki, nak kena plan. Nak beribadah pun, hatta nak beribadah pun kena ada plan. Aku nak pergi masjid ni nak naik apa, kan, kena fikir. Nak puasa, kan, nak puasa ni mungkin nak kena pakai duit lebih sikit, nak kena simpan duit. Nak pergi haji, kena plan tahun bila, nak apply bila, nak guna bila, simpan duit lagi. Jadi semua tu kena ada plan, kena ada usaha, kan. Jadi kalaulah kita fikir secara logiknya, kalaulah ketentuan ilahi itu sudah ada setiap daripada kita, dia telah ditetapkan oleh di Lauh Mahfuz. Sama ada kita ni memang sama ada akan mati dalam saadah ataupun syaqawah, kan. Maksudnya dia mati dalam keadaan elok, bahagia, baik, ataupun mati tu ataupun penghujung tu su'ul khatimah, kan. Allah dah tetapkan dah Lauh Mahfuz. Tapi walaupun telah ditetapkan, rahsia dalam akidah Islam ni adalah kita tak tahu. Kita tak tahu. Setiap daripada kita ni Allah tak bagi ilmu tentang masa depan. Hatta Nabi SAW pun tak ada ilmu berkaitan masa depan, melainkan apa yang telah diwahyukan kepada baginda Nabi SAW. Jadi kita ni bila tak tahu kita ni akan berakhir dengan kebaikan atau keburukan, maka pendekatan yang paling terbaik dalam diri kita ni adalah kita kena sangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, dalam sebuah hadis qudsi Nabi kata, ana inda dhanni abdi bi. Kan, aku ni, hadis qudsi ni maksudnya
lafaz tu daripada dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW, tapi dia bukan ayat Quran. Maka lafaz dia tu sebut ana inda zanni abdi bi. Dia bukan ayat Quran, tapi Nabi sebut. Kan? Nabi sebut ana inda zanni abdi bi. Aku mengikut sangkaan hamba-Ku padaku. Kalau hamba aku sangka baik pada aku, maka baiklah sangkaanku padanya. Macam tu. Kan? Wa iza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kalau dia ingat aku ingat dia. Kan? Jadi maksudnya dalam konsep kita memahami akidah yang sebenar ini, kan, kita kena tahu walaupun kita ni telah ditetapkan sama ada kita ni bahagia, elok matinya, husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, disebabkan kita tak tahu pengakhiran hidup kita ini, maka kita diajak untuk sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diajak untuk berusaha memilih jalan kebaikan. Dan kita hendaklah menahan diri kita sedaya upaya kita daripada melakukan apa-apa jenis kemungkaran. Tahan diri. Maka tahan diri itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga ketika mana kita melakukan ibadah tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala tarik nyawa kita dalam keadaan kita taat, dalam keadaan kita muslim. Wa antum muslimun. Itu akidah, itu berkaitan dengan akidah. Baik, jadi Qadariyah Jabariyah ni muncul lepas daripada tu, lepas daripada kumpulan Syiah, kumpulan Khawarij tu muncul lepas daripada tu. Kemudian kita balik, kita masuk zaman hari ini. Zaman hari ini adalah zaman pemikiran yang kita panggil serangan pemikiran moden. Serangan pemikiran moden. Kefahaman kita berkaitan dengan akidah sebenar. Ada seorang profesor daripada Indonesia, ulama Indonesia. Dia pakar akidah. Dia ambil PhD dia dekat UIA. Tajuk PhD dia adalah pragmatisme dalam polisi luar Yahudi. Kan? Kita duduk fikir apa kena mengena akidah ni dengan Yahudi. Hakikat dia memang ada kaitan. Bagaimana serangan-serangan pemikiran berlaku kepada umat hari ini sebenarnya adalah serangan yang dirancanakan oleh orientalis barat. Yang orientalis ni maksudnya apa? Orientalis ni maksudnya ulama-ulama ataupun pakar-pakar ilmuwan cendekiawan yang mereka ni bersepakat untuk merosakkan kefahaman Islam atas alasan so-called kemajuan, kan? Dia kata kita kena maju ni, kita kena maju. Jadi Profesor Adian Hishani ni nanti boleh search dia punya, dia masih hidup lagi, ulama Indonesia. Ada satu pengisian tu, saya dengar rakaman je lah. Dia bagi 10 soalan. Dan 10 soalan tu saya tak ambil lah 10 soalan tu. 10 soalan tu, tujuan dia bagi 10 soalan tu, dia kata ibarat nak scan. Dia kata nak scanning. 10 soalan ni, masa tu dia kepada pelajar. Dia kata student, pelajar-pelajar semua kena jawab. 10 soalan ni tujuan dia untuk scan. Kalau daripada 10 soalan ni betul, maksudnya akidah mantap, dia kata. Tapi kalau 10 soalan ni ada yang tak betul, ada kurang sikit, dia kata itu dah terkesan dengan racun-racun sekularisme ataupun liberalisme. Kan? Dia kata ni macam scanner, dia kata. Kan? Macam biopsi lah. Kita nak orang hari ni nak detect kanser, biopsi, kena lalu biopsi kesan kanser tu. Bukan nak kata orang tu sekular, kan? Kita nak hukum orang ni sekular, orang ni liberal tu mungkin berat. Tapi hakikatnya kalau mungkin kita beribadah 5 kali sehari pun kadang-kadang terkesan dengan racun dia. Dan racun tu kena ubat elok-elok, kan? Kena bagi kefahaman yang elok. Jadi saya cuba bagi soalan ni 6 soalan. Saya ambil 6 soalan. Saya bagi 2 soalan. Soalan dia tuan-tuan fikir sama ada setuju atau tak je. Saya bagi 2 soalan, lepas tu saya bagi jawapan. Skema jawapan saya bagi lepas tu. Tapi tuan-tuan fikir jawapan tu. Saya bagi 2 soalan, kan? 2 soalan. Tuan-tuan fikir betul tu statement atau kenyataan tu tuan-tuan setuju atau tak? Mula. Soalan yang pertama. Ni soalan dia yang dia tanya, saya tanya kepada tuan-tuan. Soalan dia pertama, saya akan ulang soalan tu insya-Allah.
Soalan dia, meskipun kita pada hari ini dihidup di atas nilai-nilai hak asasi manusia. Kita hari ini hidup di atas nilai-nilai hak asasi manusia. Kebebasan bersuara, boleh bergerak ke sana kemari, tidak boleh menzalimi, merosakkan orang. Jadi dia kata, meskipun kita pada hari ini hidup di atas nilai-nilai hak asasi manusia, namun kita tidak boleh meletakkan nilai-nilai hak asasi manusia tersebut di atas ajaran Islam kita. Setuju atau tak setuju dengan kenyataan tu? Nombor dua, dalam sejarah kehidupan manusia, Allah menurunkan pelbagai agama, seperti mana Allah telah menurunkan agama Yahudi kepada Nabi Musa, agama Kristian kepada Nabi Isa, dan agama Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju atau tak setuju? Jawab masing-masing. Okey. Jawapan dia, saya bagi jawapan. Dua soalan bagi jawapan. Jawapan dia yang pertama tu, jawapan yang betul dia adalah setuju. Betul lah. Hak asasi manusia ni, walaupun kita hidup di atas hak asasi manusia, tapi dia tidak boleh melangkaui lebih daripada ajaran Islam kita. Berkaitan LGBT dan sebagainya lah. Jadi hak asasi manusia walaupun ada, nilai Islam itu adalah lebih tinggi daripada hak asasi manusia. Yang kedua, jawapan yang kedua adalah sepatutnya jawapan tuan-tuan tak setuju. Kalau tuan-tuan kata setuju, Allah turunkan agama Yahudi kepada Nabi Musa, Allah turunkan agama Kristian kepada Nabi Isa, Allah turunkan agama Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan kata setuju, kemungkinan ada terkesan dengan racun-racun sekularisme ataupun liberalisme. Kerana dalam Al-Quran, dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawasanya Nabi-Nabi 25 para anbiya yang kita hafal tu semuanya adalah muslimah. Semua tu adalah muslim. Maksudnya semua tu adalah agama Islam, bukan agama Yahudi, bukan agama Kristian, bukan. Allah tidak meletakkan agama Islam ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Istilah Kristian tu adalah istilah yang dimunculkan oleh ulama-ulama mereka apabila mereka telah terseleweng kefahaman mereka. Soalan yang ketiga. Ketiga dan keempat. Meskipun terdapat pelbagai agama di dalam bumi ini, walaupun terdapat sejumlah perbezaan antara agama-agama di atas muka bumi ini, kita hendaklah menghormati agama-agama lain. Kerana semua agama mengajarkan manusia untuk berbuat baik sesama manusia. Dan Allah menurunkan agama-agama tersebut untuk mensejahterakan manusia. Maksudnya Allah cipta ni agama-agama ni semua, kita hendaklah belajar untuk hormat agama-agama lain, sebab tujuan agama-agama semua ni semua sama, iaitu berbuat baik sesama manusia. Jadi Allah turunkanlah agama-agama ni. Yang keempat, sebagai seorang muslimin, saya meyakini bahawa Nabi Isa tidak disalib ketika mana baginda diletakkan di atas tiang salib, kan? Dalam Al-Quran Allah sebut. Tetapi saya tidak boleh menyalahkan agama-agama lain yang mengatakan sebaliknya, kerana setiap agama mempunyai standard kebenaran dia masing-masing. Kan? Soalan 3 dan 4. Tuan-tuan jawab apa? Jadi tuan-tuan kena jawab. Yang ketiga dan keempat ni tidak setuju. Kedua-dua kenyataan tu adalah salah. Sebabnya kenyataan pertama, Allah hanya cipta ataupun Allah hanya mensyariatkan agama Islam. Selain daripada agama Islam, sama ada animisme ke, sembah batu, sembah matahari, semua tu adalah ciptaan manusia. Inna dina indallahil Islam. Yang keempat, saya meyakini bahawasanya Nabi Isa tidak disalib. Jadi, tapi saya tidak boleh menyalahkan agama-agama lain. Statement dia macam tu. Jadi jawapan dia, tuan-tuan kena cakap tak setuju juga. Apabila tuan-tuan mengatakan kebenaran tu bersifat relatif, maksudnya ikutlah orang agama lain nak cakap apa lain, ikutlah. Tapi kebenaran tu saya yakin untuk diri saya. Jadi jawapan dia tak boleh cakap macam tu. Sebab apa? Al-haqqu min rabbik, kebenaran tu hanya daripada Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, jangan kamu jadi daripada golongan yang melampau. Yang kelima dan keenam. Kelima dan keenam. Soalan kelima. Islam adalah sebuah agama yang semakin dinamik, progresif.
dan bersesuaian kepada masyarakat yang semakin maju. Sifat Islam yang semakin berkembang, semakin menumbuh itu ibarat seorang bayi yang membesar, yang semakin hari menuju kematangan. Islam berkembang ibaratnya bayi yang membesar akhirnya menjadi matang. Itulah sifat Islam. Itu yang kelima. Setuju ke tak setuju? Soalan dia. Yang keenam, perlu dibezakan antara Al-Quran dengan tafsir Al-Quran. Soalan dia, setuju atau tak? Perlu dibezakan antara Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang telah lengkap, sempurna lagi benar. Sedangkan tafsir Al-Quran sifatnya relatif, yang lahir daripada pemikiran manusia yang tidak lengkap ataupun tidak sempurna, yang akhirnya memunculkan banyak tafsir yang membezakan antara salah satu dengan yang lain. Setuju ke tak setuju? Okey. Jadi jawapan dia 5 dan 6 ni tuan-tuan kena cakap tak setuju. Kalau tuan-tuan cakap setuju, pasti ada pengaruh ataupun kesan racun sekularisme. Bukan saya cakap, profesor dalam bidang akidah bagi tahu. Sebab apa? Sebab kita tak boleh bagi tahu Islam ni ibarat bayi yang menumbuh, berkembang, yang menjadi semakin matang. Tak boleh. Kerana Islam dah lengkap. Allah kata al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sempurna dah. Kan? Hakikatnya Islam tu bukan dia makin berkembang, makin lengkap. Tidak seperti agama-agama lain. Agama lain berlaku perubahan. Hakikat Islam daripada dulu sampai ke hari ini sama. Kan? Yang berubahnya adalah keanjalan yang bersifat khilafiyah. Berubah. Itu berubah. Kan? Banyak kita cerita isu-isu khilafiyah ni, zaman dulu jadi, zaman sekarang tak jadi. Kan? Unta, contohnya unta sesat dan sebagainya, banyaklah. Tapi ceritanya kita tak boleh kata Islam ni agama yang semakin hari semakin melengkap. Tak boleh. Ataupun semakin hari semakin tumbuh dan semakin matang. Tak boleh. Kalau tuan-tuan kata macam tu, terkesan dengan racun sekularisme ataupun liberalisme. Yang keenam, kita tak boleh kata ada beza. Boleh kata, kita kata ada Al-Quran, tafsir Al-Quran. Tapi sebenarnya kata-kata itu adalah kata-kata yang mengelirukan dan sebenarnya merosakkan pemikiran kita. Jadi bila dia kata perlu dibezakan antara Al-Quran dengan tafsir Al-Quran, Al-Quran ni wahyu Allah lengkap. Sedangkan tafsir Al-Quran ni adalah lahir daripada pemikiran manusia. Jadi boleh jadi salah, boleh jadi betul. Dia akan kata macam tu. Jadi ni kalau kita kata setuju, maksudnya kemungkinan kita terkesan dengan racun sekularisme. Walaupun hakikat dia tafsir ini adalah melalui pemikiran manusia. Manusia yang fikir menafsirkan dengan akal manusia. Namun kefahaman Al-Quran itu Allah kata mestilah melalui ilmuwan, mestilah melalui ulama. Dan ulama adalah orang yang berilmu. Allah mengangkat orang-orang berilmu ni kerana orang berilmu mampu memahami kehendak-kehendak syarak. Dan untuk memahami kehendak-kehendak syarak, kehendak-kehendak ataupun apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak daripada kita, mestilah melalui kitab-kitab ataupun Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk memahami melalui jalan itu mestilah melalui para ulama. Dan perbezaan-perbezaan yang mungkin tafsir yang berbeza. Kan? Mungkin ada satu ayat tafsiran dia yang pelbagai. Hakikat dia tafsir-tafsir tersebut bukanlah tafsir yang bersifat pertembungan antara satu sama lain. Boleh jadi saling melengkapi, boleh jadi pada ruang yang dibenarkan untuk khilaf, dibenarkan untuk berbeza pendapat. Seperti ulama khalaf dan ulama salaf yang berbeza pendekatan untuk menerangkan maksud ayat yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kan? Berlaku berbeza pendekatan antara ulama khalaf dan ulama salaf. Sebahagian meletakkan makna tersebut serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama kemudian mentakwilkan tangan itu sebagai kekuasaan Allah. Jadi tafsiran itu bukanlah bersifat pertembungan, melainkan kerana masyarakat yang semakin berubah, maka untuk disesuaikan dengan kefahaman masyarakat pada hari ini, maka sebab tu sebahagian ulama memilih untuk mentakwilkan, untuk mengelakkan akidah manusia itu rosak dan menyamakan Allah itu dengan makhluk. Jadi itu yang tak boleh. Okey, dah azan 3 minit. Okey.
Jadi itulah, itu 6 soalan. Dia ada bagi 10. Kalau tak apalah, bagi 6 dulu untuk kita sama-sama fikir dalam-dalam, kan? Fikir dalam-dalam. Memang serangan pemikiran ni berlaku dan dia boleh datang daripada sesiapa sahaja. Jadi kita ni hendaklah memahami Islam tu sebagai akidah yang sebenar. Kita hendaklah memahami akidah itu dengan konteksnya yang betul, konteks yang betul. Baik. Jadi kesimpulan dia untuk saya, apa yang saya cerita pada malam ni, akidah itu adalah kepercayaan, dan kepercayaan ini berlaku mazhab akidah. Bila kita sebut mazhab akidah, mazhab ni bukan ada dekat fiqh je. Mazhab ni ada dalam semua jenis ilmu. Saya berani kata semua jenis ilmu ada mazhab. Bukan mazhab fiqh je, mazhab akidah ada mazhab dia, kan? Dan mazhab itu kita kena kenal, kadang-kadang bersifat perbezaan yang dibenarkan. Kadang-kadang memang kena pilih, memang kena tahu ni adalah yang sebenar. Contohnya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dan mazhab Syiah. Ada juga mazhab fiqh. Mazhab fiqh ni juga kadang-kadang ada mazhab fiqh yang kadang-kadang jauh menyimpang. Ada mazhab fiqh yang jauh menyimpang, tapi bukanlah mazhab kita yang biasa dengar tu. Mazhab ni banyak, kan? Mazhab, contohnya mazhab Az-Zahiri, Ibn Hazm Az-Zahiri, kan? Saya pernah cerita dulu, Ibn Hazm Az-Zahiri ni, mazhab dia ambil zahir ayat, dia ambil luaran, makna luaran je. Kadang-kadang ambil makna luaran ni boleh jadi rosak kefahaman. Jadi mazhab ni macam-macam. Ilmu perubatan, hatta kita kata ilmu perubatan hari ni pun banyak mazhab, kan? Perubatan macam-macam, pendekatan berbeza. Banyak mazhab dia. Saya dulu dekat Mesir, saya alhamdulillah pergi kelas khot. Saya ambil kelas khot sikit. Minat lah benda tu, kan? Rupanya khot pun ada mazhab dia. Kan? Kita ingat tulis lawa sudah lah, kan? Rupanya khot pun ada mazhab dia. Ada tulisan alif dia ni. Okey, ni mazhab Iraq, ini mazhab Mesir, ni mazhab Osmani, mazhab Turki. Jadi dia punya bentuk huruf pun berbeza. Jadi semua ilmu ni dia memang ada mazhab dia. Dia ada pertemuan dia, kerana manusia ni dia memang berbeza kefahaman dia masing-masing. Namun dalam Islam ni dia meletakkan titik, dia meletakkan asas, batu asas kepada kefahaman akidah yang sebenar tu sebenarnya bersifat jelas. Akidah ni sebenarnya kalau ikutkan senang je sebenarnya. Kita yakin Allah sebagai Tuhan yang satu, Allah yang menyusun kehidupan kita, Allah yang memberikan rezeki, kan? Hakikat dia sebenarnya mudah. Jadi kalau mungkin ada perbahasan-perbahasan yang mungkin memeningkan kita, hakikatnya perbahasan tersebut adalah kerana perbahasan itu bukan berlaku di zaman kita. Kadang-kadang mungkin berlaku zaman dulu, di mana masyarakat terkesan dengan falsafah Yunani dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kalau kita pening dalam bab mazhab-mazhab akidah ni, jangan risau, kerana itu adalah bersifat perkara-perkara perbahasan-perbahasan yang mungkin bukan isu semasa kita pada hari ini. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, sebelum saya bagi ruang pada azan dan mengakhiri tazkirah pada malam ni, mungkin boleh kita muhasabah sikit untuk adab-adab kita dalam masjid. Adab-adab kita dalam masjid, kadang-kadang mungkin saya ada ramai mungkin tak perasan. Kadang-kadang keluar daripada masjid dengan kaki kiri, keluar masjid kaki kanan. Jadi kita ni sama-samalah kita amalkan, biasakan diri kita keluar masjid tu kaki kiri. Kemungkinan saya rasa sebab sliding pintu tu daripada sebelah kiri. Jadi kita biasa kalau keluar ni keluar kanan, kan? Sebab sliding tu belah sini. Jadi kaki yang senang nak keluar kanan dulu. Jadi ramai yang keluar kaki kanan. Saya perasan yang tu lah, kan? Tapi mungkin tak perasan tak apa. Tapi nak ceritanya, adab kita ni dia bersifat adab sunat kalau kita buat. Jadi bukanlah berdosa kalau kita keluar dengan kaki kanan. Tapi kalaulah kita niat elok kita beradab dalam rumah Allah ini, kita niat adalah kerana supaya mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, keluar dengan kaki kiri seperti mana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca doa ke tak baca doa tu mungkin nak cepat ke, kan, ataupun baca dalam hati tak payah tanda tangan pun tak apa, kan? Boleh jadi orang tu baca masuk rumah, masuk dalam kaki kanan baca bismillah, keluar alhamdulillah, boleh saja, tak ada masalah. Tapi mungkin pergerakan kaki itu boleh amalkan kita keluar masjid ni dengan kaki kiri dan masuk kaki kanan. Saya rasa semua on je kalau masuk kaki kanan ni, tapi mungkin keluar tu tak perasan. Jadi boleh
boleh sama-sama beringatlah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.